Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Okey, untuk video case kita pada kali ni, video ni di-request oleh salah seorang subscriber dan ada beberapa orang ataupun mungkin orang yang sama yang request tapi dia request banyak kali macam tu. Dia minta untuk saya ceritakan tentang kisah O.J. Simpson. Jadi saya pun macam terfikirlah kan, O.J. Simpson macam, yelah namanya tu macam orang popular je. Masa tu, first impression saya fikir, oh ini mungkin ahli gusti kot ataupun mungkin ahli sukan macam tu lah. Sebab dia punya nama tu, kan nama macam ahli sukan tiba-tiba kan. Kebetulan pula suami saya time tu macam sibuk tengok apa gusti-gusti yang MMA ke apa benda dah macam tu lah. So memang masa tu saya fikir dia adalah ahli tinju. Jadi kita pun carilah kan, search dekat Google semua. Rupa-rupanya dia adalah seorang, ia ahli sukan juga, cuma dia adalah pemain rugby. Jadi masa tu memang tak tahu langsung, kata dia ada kisah hitam yang sangat-sangat kelam sampaikan heboh satu dunia. Bila cari je nama O.J. Simpson, kes pembunuhan pula tu, terus keluar kes pembunuhan yang berlaku kepada bekas isteri dia. Dan kalau korang search dekat Google tu memang boleh nampak betul-betul gambar mayat, gambar kejadian dan semua bahan bukti pun ada bergambar. Cuma kes ni memang ambil masa yang terlampau lama untuk saya study. Sebab makin cari, makin gali, makin timbul benda-benda yang baru. Korang faham tak perasaan tu? Bila kita cari, ada lagi, cari, ada lagi. Sampai kan saya terfikir, kau ni bila nak habis ni? Bayangkan kes ni je, bukan main lama saya cari sampai 2 minggu, dekat dengan 2 minggu tau. So terima kasih je lah siapa yang minta kes ni. Terima kasih. Marah. Jadi kes ni memang panjang sangat. Dan kalau tak silap saya, kes ni ada diorang lakonkan balik dekat series Netflix. Masa cari kes ni adalah saya tengok dekat series Netflix tu. Cuma sebab dia macam terlalu panjang dan kita pun macam tak adalah banyak masa sangat kan. So kita skip. Jadi sebab kisah dia panjang sangat, so saya akan buat 2 video untuk kes ni. Saya harap korang tak bosan lah. Yelah kalau buat satu video mungkin dalam 90 minit ataupun mungkin lebih. Kalau panjang-panjang sangat video macam gitu, kau dah jadi detektif ke sekarang kan? Videonya sampai 90 minit ke atas. Wow. Jadi saya harap sangat korang tak bosan dengan cerita ni sebab dia lebih banyak teori tau. Okay, hari tu kita dah cerita dah kan tentang kes Hani Dewani. Kalau korang ingat lagi yang jutawan tu, dia baru je kahwin, lepas tu pergi honeymoon dekat Afrika Selatan dan berlakulah kes pembunuhan dekat sana. Yang mana isteri dia meninggal dekat sana sebab katanya dirompak lepas tu dibunuh. Tapi dia terselamat dan orang-orang yang buat pembunuhan tu semua cakap yang suami dia yang rancang. Ingat lagi tak? Dan last kali suami dia bebas. Okay, kes kali ni pun macam lebih kurang sama macam gitu juga. Ada pembunuhan yang berlaku dan kemungkinan besar si suami mangsa ni lah adalah pembunuh dia. Cuma last kali saya pun tak berapa faham apa yang berlaku sebenarnya. Dia boleh bebas. So dah sedia? Jom kita mula. Okay, sebelum tu kita kenal dulu siapa O.J. Simpson. Nama penuh dia adalah Oriental James Simpson. Dia dilahirkan pada 9 Julai 1947 di San Francisco, California. O.J. ni dia membesar dalam keadaan yang boleh kata sangat susah. Katanya diorang sekeluarga pada masa tu tinggal dekat tapak projek di San Francisco. Masa O.J. umur 2 tahun, dia pernah kena penyakit riket. Jadi penyakit riket ni adalah penyakit yang menjejaskan perkembangan tulang kanak-kanak dan efeknya pula anak tu akan sakit tulang sebab katanya pertumbuhan tulang tu sendiri sangat lemah, semacam pembesaran tulang terbantut macam tu lah. Mungkin sebab tu lah kot timbulnya susu-susu untuk anak-anak yang bagi kesihatan tulang macam tu kan. Jadi masa dia dapat penyakit tu, kaki dia ni jadi macam masuk ke dalam macam tu tau. Kalau kita kan jalan straight macam ni kan, tapi dia jalan macam gini. Tak tahulah bahasa Melayunya apa, tempang ke apa. Cuma saya tak rasalah kita panggil tempang benda tu kan. Dan kalau orang putih dia panggil pigeon toe. Dia tolong betulkan saya kalau saya salah, dan kalau korang tahu kita panggil apa benda tu, korang bolehlah komen dekat bawah. Jadi pada masa tu, O.J. ni dia terpaksa pakai palang besi untuk beberapa jam dalam masa sehari. Jadi dia pakai palang besi tu daripada umur dia 2 tahun sampailah umur dia 5 tahun. Pada tahun 1952, mak dengan ayah dia bercerai dan masa tu maknya lah yang menyara adik-beradik dia orang, ada 4 beradik masa tu, dan dia orang sendiri tinggal dekat satu kejiranan yang agak kasar ataupun agak lasar. Kejiranan
Tahanan tu terletak di Potrero Hill District di San Francisco. Masa dia umur 13 tahun, dia ada join geng pahlawan Parsi. Masa umur dia 15 tahun pula, dia pergi bergaduh. Dia kan ahli geng masa tu. Dah tu dia ditangkap dan dia masuk ke pusat bimbingan belia yang ada di San Francisco. Katanya lebih kurang seminggu jugalah dia dekat sana. Jadi daripada kecil lagi, dia memang aktif sangat dalam sukan. Orang cakap dia sangat cemerlang dalam sukan. Cepat mesra dengan orang. Charming. Cuma dia tak berapa sangatlah dalam bidang akademik. Okey-okey je. Tak adalah macam teruk sangat. Jadi pada masa tu, dia tak dapat nak masuk ke universiti yang ternama. So dia pun ambil lah keputusan untuk daftarkan diri ke junior college yang dinamakan City College. Dan City College ni pun sebenarnya ada dekat San Francisco tu juga. Jadi dia masuk ke college tu pada tahun 1965 yang mana dia berumur 17 tahun pada masa tu. Ayah OJ ni pula sebenarnya sangat terkenal dengan gelaran drag queen ataupun lelaki yang bangga sangat bila dia berpakaian wanita. Sebenarnya ayah dia umumkan yang dia adalah gay. Tapi last kali ayah dia meninggal dunia disebabkan penyakit AIDS. Pada 24 Jun 1967, O.J. Simpson berkahwin dengan isteri pertama dia masa tu. Dan nama isteri pertama dia ni adalah Margaret L. Whitley. So hasil daripada perkahwinan dia tu, dia dapat 3 orang anak. Tapi pada tahun 1979, salah seorang daripada anak dia orang yang namanya Aaron Simpson, dia meninggal dunia sebab katanya lemas dalam kolam renang mereka. Jadi lepas kes ni berlaku, lepas anak dia meninggal, OJ dengan isteri dia memang selalu sangat gaduh. Yelah, mungkin terkesan sangat dengan kematian salah seorang anak dia orang, sampaikan dia orang selalu bergaduh, makin banyak masalah dalam rumah tangga. Dan last kali pada bulan Mac 1979, dia orang sah bercerai. Pada masa yang sama juga, sebenarnya OJ ni dah terkenal dah dengan seorang atlet yang sangat berbakat dalam bidang rugby ataupun dalam sukan rugby. Masa tu, dia diterima masuk ke University of Southern California. So, dia jadi pemain rugby dekat universiti tu sebagai halfback. Saya tak tahu sangat tentang sukan rugby ni, cuma daripada hasil carian tu, pemain halfback ni dia macam ada dekat tengah-tengah. Kiranya dia pemain yang sangat penting lah kan. Kena lari sana lari sini macam tu kan. So betulkan saya kalau saya silap, okey. Tak lama lepas tu, kelab Buffalo Bills pun ambil dia untuk main dengan pasukan dia orang pada tahun 1969. Masa tu dia ada karier yang sangat bagus dan dia cipta nama sebagai rusher terkemuka di dunia. Bayangkan dalam sejarah NFL pun dia dinobatkan sebagai Professional Footballer Hall of Fame pada tahun 1985. Jadi pada masa tu O.J. Simpson ni memang ada banyak gila fans, terutama sekali di kalangan perempuan. Diorang siap ada fan base lagi tau. Yelah, O.J. sendiri pada masa tu pun dia seorang lelaki yang ada rupa. Bila dia senyum je, orang kata dia ada satu senyuman yang sangat menawan. Jadi memang ramai sangat orang yang sukakan dia, terutama sekali wanita. Lepas dia dah bersara dalam sukan rugby tu, dia tetap juga terkenal. Sebab pada masa tu, dia jadi juru cakap kepada syarikat sewa kereta Hertz. Dia buat iklan yang mengiklankan syarikat sewa kereta tu lah. Ever need to rent a car fast? Dan boleh kata agak terkenal jugalah pada masa tu. Ialah sebab iklan tu sendiri keluar dekat TV. Nobody does it better than her. Nobody does it better. To Hertz, the rest of the day is a piece of cake. Dan semua orang kenal dengan dia kan. So memang dia famous lah masa tu. So lepas dia buat iklan tadi, dia mula jadi pelakon. Cuma tak adalah pelakon utama. Dia jadi macam pelakon sampingan macam gitulah. Kejap je lah keluar. Yelah, walaupun tak dapat watak utama, watak sampingan je, tapi dia tetap juga digelar sebagai artis kan. Katanya masa tu dia berlakon dalam cerita Naked Gun Trilogy. So masa tu dia sangat famous. Nordberg, hiya buddy. Hey, Doc says I should be on my bean and as good as new in a week. And back on the force. Nordberg, that's wonderful. Whoa! Oh, Frank. Everyone should have a friend like you. Nordberg, me, Frank, your buddy. Dan dia boleh kata enjoy benda tu. Dia sukakan kefamousan dia tu. Bahasa Melayu. Sebenarnya sebelum dia famous macam gitu pun, dia dah cakap banyak kali dah yang dia nak jadi orang yang famous. Dia nak jadi orang yang dikenali ramai. Dan yang paling penting, dia nak orang tahu siapa diri dia. Kawan-kawan dia masa kecil pun selalu cakap yang si OJ ni suka sangat bila orang bagi perhatian pada dia. Dia suka, dia rasa macam happy bila orang datang jumpa dia, lepas
tu minta sign. Abang nak sign macam tu. Yelah kan orang famous, dah tu minta ambil gambar sama-sama lah. So macam dia enjoy benda tu semua. Pada tahun 1977, dia mula kenal dengan seorang wanita yang bernama Nicole Brown. Nicole ni, dia bekerja dekat sebuah kelab yang bernama Daisy. Dan sebenarnya OJ kenal dengan Nicole ni sebelum dia bercerai dengan isteri pertama dia lagi. Jadi adalah kabar-kabar angin yang mengatakan diorang ni sebenarnya ada hubungan sebelum OJ Simpson bercerai. Dan konon katanya Nicole ni lah yang jadi punca kepada penceraian dia dengan isteri pertama dia. Jadi orang-orang sekeliling yang kenal diorang berdua, diorang cakap yang Nicole dengan OJ ni, diorang saling suka antara satu sama lain masa diorang pertama kali jumpa. Maksudnya macam cinta padang pertama macam tu. Padang ke pandang. Jadi siapa Nicole ni sebenarnya kan? Nicole dilahirkan pada 19 Mei 1959. Jadi Nicole, dia dilahirkan di Frankfurt, West Germany, dan dia sendiri digambarkan sebagai seorang yang sangat aktif. Dah tu dia seorang yang periang, baik. Dah tu masa Nicole kenal dengan OJ, pada masa tu Nicole baru je berumur 18 tahun. OJ pula pada masa tu berumur 30 tahun. Ingat, cinta tak kenal usia. Pada masa yang sama, Nicole ni sebenarnya ditinggal dengan salah seorang kawan dia. Nama kawan dia ni adalah David Levin. David Levin ni lelaki lah. Dia memang tinggal sama-sama dengan David ni, cuma dia orang tak adalah hubungan pasangan kasih ke ataupun ada hubungan yang lebih daripada seorang kawan. Dia cuma kawan je tapi tinggal bersama. Jadi masa first date Nicole dengan OJ ni, Nicole ada beritahu roommate dia, si David tadi lah. Dia cakap yang dia baru je balik daripada dating dan dia rasa macam happy sangat malam tu. Cuma si David ni dia terperasan yang seluar si Nicole ni pakai terkoyak tau. I looked and her pants had been ripped and I said, well, what happened? She said, well, he just was a little forceful and he ripped my pants. I said, you're kidding. Why would you let him do that? I was kind of upset and I said, I want to talk to him. I want to, and she goes, no, I think I like him. Tapi masa tu si Nicole tak bagi. Nicole cakap, tak apa. Semua matter je. Aku rasa macam aku sukakan dia lah. Jadi hari pertama dating pun si David ni dah nampak dah yang OJ dia macam kerik-kerik tau. Cuma diorang tetap couple dan tak lama lepas tu, pada 2 Februari 1985, OJ Simpson dan juga Nicole berkahwin. Perkahwinan diorang diadakan besar-besaran. I just want to say it was the happiest day of my life. It really was. And everybody said it would be, and it was. Tak lama lepas tu, pada 17 Oktober 1985, anak sulung dia dengan juga Nicole lahir. Dan diorang namakan anak tu dengan nama Sidney Simpson. Jadi tahun tu jugalah dia dinobatkan sebagai professional footballer, macam yang saya cakap tadi. Pada 6 Ogos 1988, Nicole lahirkan seorang lagi anak diorang. Dan kali ni diorang dapat anak lelaki, dah tu diorang namakan dengan nama Justin Simpson. Cuma kehidupan rumah tangga diorang ni sebenarnya tak macam yang orang gambarkan. Mereka selalu bergaduh, selalu bertengkar. Ia kan sama bergaduh dengan bertengkar. Dan rumah tangga diorang pada masa tu pun memang dah huru-hara, dah bertahun-tahun lamanya. Family masing-masing pun tahu sangat keadaan rumah tangga diorang tu macam mana. Dan pada tahun 1992, Nicole filekan cerai. Dah tu diorang pun bercerai lah kan. Tapi dalam masa bercerai tu, katanya adalah beberapa ketika diorang masih lagi saling kontak. Lepas tu diorang ada jumpa, mungkin berkaitan dengan hal anak-anak juga kan. Dan pada 12 Jun 1994, Nicole pada hari tu jalani hari-hari yang macam biasa. Dia pergi shopping, dia pergi belikan bunga untuk anak perempuan dia. Sebab petang tu, anak perempuan dia ada persembahan tarian. Jadi katanya persembahan tu bermula pada pukul 4.30 petang. OJ pun pergi juga dekat persembahan anak dia ni. Cuma katanya OJ datang lambat pada hari tu. OJ pun sama, dia bawakan bunga untuk anak dia. Dan lepas OJ sampai je, OJ pergi sapa ahli keluarga Nicole yang ada juga pada masa tu. Dan Nicole pula tak endahkan langsung dengan kehadiran OJ. Seolah-olah macam dia dah tak nak ada apa-apa kaitan lagi dah dengan OJ ni. So pada masa tu, OJ masuk ke
dewan dan dia duduk sendirian. Ada report yang mengatakan ada ketegangan emosi antara diorang berdua pada hari tu. Masing-masing saling tak puas hati antara satu sama lain, dan bila persembahan tu dah tamat dalam pukul 6.30 petang, Nicole tadi dia ajak semua ahli keluarga dia untuk makan malam sama-sama lah, untuk celebrate persembahan anak dia tadi, macam gitu kan. Dan masa tu diorang pergi makan malam dekat Mezzaluna Restaurant yang ada di Brentwood, California. Cuma Nicole dan juga family dia terang-terangan bagi tahu si OJ ni yang diorang tak nak OJ join sekali makan malam pada malam tu. OJ tak dijemput dan juga tak dibenarkan makan malam bersama mereka. Dalam jam 8 malam, diorang habis je makan malam, diorang pergi pula dekat kedai aiskrim sebab nak belikan aiskrim untuk anak-anak diorang. Dalam pukul 9.30 malam, Judith Brown, mak kepada Nicole Brown tadi, baru terperasan yang rupa-rupanya dia tertinggal spek mata dekat restoran tadi. So maknya pun bagi tahulah Nicole ni kan yang spek mata dia ada tertinggal dekat restoran tadi. Dan kebetulan pula Nicole ni sebenarnya ada kenal dengan salah seorang pelayan yang kerja dekat restoran tu. Nama pelayan tu adalah Ron Goldman. Jadi Ron tadi dia tawarkan diri untuk pergi hantar spek mata yang tertinggal tu dekat rumah Nicole pada malam nanti lepas dia dah habis kerja. Nanti bolehlah si Nicole ni bagi balik spek tu dekat maknya kan. Jadi siapa Ron Goldman ni? Ron Goldman ni lahir pada 2 Julai 1968. Dia membesar dalam komuniti Buffalo Grove, Illinois yang ada dekat Chicago. Dia seorang lelaki yang pentingkan family. Dia jaga family dia, disayangkan mak dengan ayah dia. Dan sebenarnya dia kenal dengan Nicole ni dalam 6 bulan dah. Katanya masa tu dia pinjam Ferrari Nicole dan lepas daripada itulah diorang mula berkawan rapat. Sebenarnya tak pasti sama ada diorang ni ada hubungan intim ataupun hubungan istimewa ataupun tak. Sebab tak ada siapa pun yang tahu sejauh mana hubungan diorang. Tapi ramai yang berpendapat yang si Ron ni sebenarnya dah jatuh hati dengan Nicole. Masa tu pun katanya dah dekat sebulan dah diorang ni selalu keluar bersama. Selalu pergi klub, kadang-kadang keluar ngopi sama-sama, keluar makan sama, macam tu lah. Jadi orang yang kenal diorang ni memang nampak lah diorang ni macam ada something jugalah. Cuma sesetengah orang berpendapat yang diorang ni cuma berkawan je, cuma kawan rapat macam tu je. Sebab memang tak ada bukti yang mengatakan diorang ni ada hubungan lebih daripada tu. Jadi malam tu dalam pukul 9.50 malam, Ron tadi dia gerak daripada restoran yang dia bekerja pergi ke rumah Nicole. Dah tu dia bawa lah spek yang maknya Nicole ni punya. Dalam pukul 10.45 malam, Stephen Schwab dia berjalan dekat Jalan Dorothy. Bila dia sampai je dekat lorong antara Jalan Dorothy dengan Jalan Bundy Drive, dekat situ dia nampak ada seekor anjing yang duduk dekat seberang jalan. Dan katanya anjing tu jenis anjing White Akita yang mungkin milik Nicole Brown. Jadi Stephen tadi pun bawa lah anjing ni ke rumah salah seorang jiran diorang yang namanya Sue Crew. Ya, dekat bulu anjing tu ada tumpukan merah-merah yang diorang syak itu adalah tumpukan darah. Jadi dia mula risau lah kan, kok lah ada berlaku apa-apa. So dia pun lepaskan anjing tu, bagi anjing tu balik ke rumah tuannya. So dia pun follow lah anjing tu kan. Dan masa tu anjing tu terus meluru ke tempat kejadian. Masa Sue Crew dah sampai dekat tempat kejadian tu, dia nampak yang ada 2 tubuh dah tak bernyawa lagi. Jadi Sue Crew tadi pun terus call pihak polis untuk laporkan hal ni. Sebenarnya pada malam yang sama, ada beberapa orang jiran diorang ni, diorang dah dengar anjing menyalak tak henti-henti dalam pukul 10.15 malam. Jadi pada 13 Jun 1994, mayat Nicole Brown dan juga mayat Ron Golden dijumpai dalam keadaan yang sangat mengerikan. Mayat diorang ni penuh dengan darah dan area tempat kejadian tu pun penuh dengan darah. Kalau korang pergi search dekat internet tu, memang korang boleh nampak sebiji mayat-mayat mangsa ni. Dan sebenarnya kejadian ni berlaku betul-betul dekat depan rumah Nicole Brown. Diorang jumpa mayat Nicole ada dekat dengan tangga dan kedua-dua kaki Nicole ni ada dekat bawah pagar yang ada dekat tepi tangga. Mayat Ron ni pula diorang jumpa beberapa kaki daripada mayat Nicole. Dan mayat Ron ni ada dekat dengan semacam ada tanam pokok-pokok bunga macam gitulah. Jadi untuk korang yang mampu tengok
kejadian ni, korang bolehlah pergi search in case kalau korang nak tengok kan. Jadi masa pihak polis menyiasat tempat kejadian tu, diorang ada jumpa beberapa bahan bukti. Yang pertama, diorang ada jumpa black penny yang semacam topi, cap, snow cap macam gitulah lebih kurang. Dan tu diorang juga ada jumpa satu envelope. Dekat dalam envelope tu ada spek milik ibu Nicole. Dekat tempat kejadian juga, diorang jumpa ada satu kesan tapak kasut boot macam tu. Dah tu ada satu lagi bukti yang paling penting untuk kes ni. Diorang ada jumpa satu sarung tangan kulit. Bukan sepasang tau, tapi satu sahaja. Okey, anak-anak Nicole dengan OJ pada masa tu, diorang semua ada tidur dekat dalam apartmen Nicole. Diorang tak tahu pun yang kata Nicole ataupun ibu diorang tu dah meninggal dibunuh. Jadi pada masa tu, pihak polis ni pergi masuk ke apartmen tu dan ambil anak-anak Nicole ni, bawa ke balai polis. Dan esok pagi tu, barulah pihak polis ni call keluarga Nicole untuk bagi tahu tentang kejadian yang dah berlaku pada Nicole. Next morning I woke up and 6:15 in the morning we got a phone call. Who took the call? My mother did. But all of a sudden I hear a scream and I run back there and she said Nicole's been killed. Nicole's been murdered. I was home with my parents and I was awakened at 6:30 in the morning. Now I'm not a morning person at all, and I got wakened up by horrific screams. I then heard my mom in the kitchen going down the hallway, and there was my mom just vacant, the soul taken out of her, white, just empty. Jadi itu adalah info yang pihak polis ni bagi, dan info yang O.J. Simpson ni sendiri bagi macam ni. Pada malam pembunuhan tu berlaku, dalam jam 9 malam macam tu, O.J. ni dia keluar dengan kawan dia. Kawan dia ni pula namanya Brian Cato. Katanya malam tu diorang pergi makan McD, dan dalam pukul 9.45 malam diorang balik ke rumah O.J. balik. Dalam pukul 11.45 malam tu, O.J. kena naik flight ke Chicago sebab masa tu dia ada kerja yang berkaitan dengan kereta sewa yang dia bekerja, yang dia iklan-iklankan tu. Jadi masa O.J. ni terima panggilan daripada pihak polis yang mengatakan Nicole dah meninggal dibunuh, masa tu O.J. ada dekat Chicago. Cuma masa dia terima panggilan tu, dia tak tanya pun macam mana Nicole boleh meninggal, apa yang dah berlaku ataupun apa yang dah jadi sekarang ni kan. Tapi dia tanya macam ni, siapa yang bunuh Nicole? Dia seolah-olah macam nak tahu sekarang ni pihak polis syak siapa yang buat. Jadi dia pun bagi tahulah kan yang dia sekarang ni ada dekat Chicago sebab kerja semua, tapi dia akan cepat-cepat balik untuk uruskan hal ni. Jadi 12 jam lepas kejadian, lepas kes pembunuhan tu berlaku, pihak wartawan ni berkerumun ada dekat depan rumah O.J. Simpson sebab dia orang nak tahu perkembangan-perkembangan terkini daripada O.J. sendiri. Dan pada masa tu O.J. bukanlah suspek untuk kes ni. Tapi tak lama pun sebenarnya, sebab lepas tu pihak polis dapat kumpul bukti-bukti yang menunjukkan O.J. lah pelaku dia. Okey, sebenarnya pada malam kejadian tu O.J. ada booking limousine. Katanya dia booking limo tu untuk hantar dia daripada ke rumah ke airport. Dia kan artis macam tu kan. Jadi kebetulan pula driver limo cakap yang dia sampai dekat depan rumah O.J. tu awal daripada masa yang dijanjikan. Dan masa tu dia nampak rumah O.J. ni macam tak ada orang tau, macam gelap je. Dah tu keretanya pun tak ada dekat pekarangan rumah. Tapi tak lama lepas tu, dalam pukul 10.56 malam, dia nampak macam ada kelibat orang tau. Dan kelibat orang tu sebiji macam O.J. Simpson. Jadi kelibat yang dia nampak tadi, dia nampak orang tu berjalan daripada arah luar rumah masuk ke dalam rumah. Dalam pukul 11 malam, O.J. ni tekan intercom. Lepas tu dia bercakap dengan pemandu limo tadi. Katanya, oh sorry sangat, aku tengah mandi tadi. Dah tu dia cakap, tunggu kejap, aku tengah siap-siap ni, lepas tu dah kita boleh pergi ke airport. Ya, dia sempatlah kejar flight untuk ke Chicago pada malam tu. Jadi katanya dalam pukul 11.45 malam, dia naik flight daripada LA ke Chicago. Beberapa hari lepas kejadian, pihak wartawan pula sibuk nak cari info dengan pihak polis ni sama ada O.J. Simpson ni adalah suspek ataupun tak pada masa tu. Pada masa yang sama juga, O.J. ni ada bagi DNA dia pada pihak forensik, dan pihak forensik pun cubalah padankan DNA O.J. ni dengan bahan bukti yang diorang jumpa dekat tempat kejadian. Cuma untuk buat padanan tu, pihak forensik ni sendiri perlukan masa dalam 2 bulan. Jadi kita kena faham lah, tahun tu kan tahun 1994, teknologi tak secanggih macam sekarang. Jadi memang ambil masa sikit. If you in any way are assisting Mr. Simpson
in avoiding justice. Mr. Simpson is a fugitive of justice right now. So, bila result dah keluar, DNA yang ada pada glove kulit tu sepadan sangat dengan DNA O.J. Simpson, Nicole dan juga Ron Goldman. Cuma walaupun result dah keluar macam gitu, public pula yang huru-hara tau. Diorang semua tak percaya dengan keputusan tu dan diorang tak percaya yang OJ buat kejahatan tu. Yelah kan ramai yang sukakan OJ, ramai fans dia. Jadi kes ni memang sangat kontroversi pada masa tu. Tambah pula OJ ni dapat sokongan daripada orang ramai. Cuma walaupun orang ramai kata tak mungkin lah OJ ni baik lah gitu gini semua kan, pihak polis ni tetap juga percaya yang si OJ ni ada kaitan dengan pembunuhan Nicole. Dan pada masa tu dia labelkan OJ ni sebagai person of interest. Kalau chop suspect teruskan macam kena pula dengan netizen ni semua kan. Jadi slow-slow lah tindakan dibuat masa tu. Mungkin diorang nak bagi netizen ni ready secara mental, tambah-tambah untuk fans-fans yang terlalu gilakan OJ. Cuma tak lama lepas tu OJ tetap juga jadi suspek untuk kes ni. Itu pun lepas pihak penyiasat ni perasan yang ada luka dekat tangan OJ. Bukan tangan tapi jari OJ. Satu hal lagi yang jadi kontroversi untuk kes ni, katanya pada malam pembunuhan tu berlaku, lepas para penyiasat ni semua pergi cek tempat kejadian pada pukul 12 lebih masa tu kan. So diorang pun pergilah ke rumah OJ. Dan kebetulan pula rumah OJ dengan rumah Nicole pada masa tu tak jauh sangat. Jadi para penyiasat tadi, diorang pergi ke rumah OJ dalam pukul 5 pagi. Katanya diorang pergi sana sebab nak bagi tahu dengan OJ yang Nicole ni dah meninggal sebab dibunuh. Cuma tindakan ni jadi kontroversi bila peguam bela dalam mahkamah nanti dia berhujah yang katanya pihak polis ni sebenarnya pergi ke rumah OJ tu bukanlah untuk semata-mata untuk bagi tahu OJ, tapi sebenarnya diorang ni memang nak tuduh OJ lah yang buat kejahatan tu semua. So pihak polis yang bertugas pada masa tu ataupun pengawal penyiasat yang bertugas pada masa tu kan, dia pergi ke rumah OJ dan masa diorang sampai dekat rumah OJ tu, diorang perasan yang kereta OJ ada parking dekat luar rumah, dekat luar perkarangan rumah. Dan ada salah seorang detektif namanya Detektif Furman, dia ada perasan ada kesan darah dekat pintu bahagian pemandu kereta milik OJ. Dan diorang cakap masa tu diorang fikir mungkin OJ ni pun salah satu mangsa juga. So diorang pun macam risau lah kan kalau ada apa-apa yang berlaku dengan OJ. Jadi diorang pun masuklah ke dalam perkarangan rumah OJ. Diorang ketuk-ketuk pintu depan berkali-kali tapi macam tak ada jawapan juga. Dan dalam pukul 5.50 pagi, kawan OJ yang dia pergi makan malam sama-sama tu, kebetulan kawan dia tu tidur dekat rumah dia pada malam tu. Jadi dia dengar pintu yang diketuk kuat-kuat tu kan. So dia pun bangun dan buka pintu. Jadi dekat area luar rumah tu sebenarnya diorang ada jumpa satu glove tangan, glove kulit juga dan sama sebiji dengan glove yang diorang jumpa dekat crime scene tu ataupun tempat kejadian tadi. So dalam pukul 6.30 pagi, makin ramai anggota polis yang dikerahkan ke rumah OJ untuk diorang ni cari bahan-bahan bukti yang lain. Dan masa itulah diorang pergi cek segenap sudut rumah tu, daripada dalam rumah, perkarangan rumah, luar rumah dan juga dekat keretanya si O.J. Simpson tu. Masa tu detektif ni ada jumpa 4 ke 5 titik darah ada dekat atas lantai dekat ruang berjalan macam tu. Dan dekat foyer rumah pula diorang ada jumpa stocking yang ada lumuran darah. Dah tu rumah O.J. Simpson pada masa tu terus diorang jadikan sebagai crime scene. Diorang kosongkan rumah tu dan diorang dapatkan warrant geledah dan masa ni lah diorang dapat semua bukti yang menunjukkan O.J. Simpson adalah pelakunya. Lepas dah dapat warrant geledah tadi, sebenarnya diorang dapat jumpa lagi beberapa bukti baru. Katanya ada kesan darah dekat kereta milik OJ dan DNA darah tu match betul-betul padan dengan DNA darah milik Nicole dan juga Rob. Dah tu ada juga kesan darah dekat atas jalan dalam perkarangan rumahnya. Dan diorang jumpa ada kesan darah dekat dalam bilik air dan diorang jumpa ada satu lagi stocking yang ada kesan darah juga ada dekat dalam bilik tidur OJ. Jadi darah yang ada pada stocking tu padan dengan DNA Nicole. Jadi glove yang diorang jumpa tadi sebenarnya bukan ada kesan darah je, tapi ada helaian rambut
rambut juga. Dan bila diorang siasat itu milik siapa, rambut tu adalah milik Nicole. Dah sebegitu banyaknya bahan bukti yang meluru kepada O.J. Simpson, tapi saya tak faham sangat macam mana dia boleh terlepas tau. Okey, bila dia dah siasat mayat Ron tadi, diorang jumpa lebih daripada 20 kesan yang katanya itu adalah kesan mempertahankan diri. Contohnya macam kesan cala, kesan kelar macam tu. Mungkin si Ron ni sempat bergaduh dengan O.J. Tambah pula diorang punya ketinggian tu macam lebih kurang sama. Cuma Ron dia jauh lebih muda daripada O.J. Ada yang berpendapat mungkin si Ron pada masa tu bertumbuk jugalah dengan si O.J. ni. Jadi pihak polis masa tu diorang syak yang mungkin dekat badan O.J. ni adalah kesan-kesan lebam ke, ataupun adalah bukti-bukti yang lain yang menunjukkan dia memang bergaduh dengan Ron pada masa tu kan. Jadi diorang pun pergilah cek tubuhnya O.J. ni. So lepas dah dicek tu, malangnya tak ada kesan langsung, ialah kesan lebam ke ataupun kesan cala ke apa semua kan, tak ada langsung. Yang adanya cuma kesan luka pada tangan sebelah kiri. Yang peliknya, macam mana dekat dalam kereta O.J. tu hanya ada beberapa titik darah je. Kalau betul dia yang buat pembunuhan tu, mestilah badan dia ni penuh dengan darah kan. Tak pun macam bajunya tu mungkin seluarnya ke penuh dengan darah, lepas tu dia masuk dalam kereta, of course lah dekat tempat duduk dia tu penuh dengan darah. Tapi pihak polis hanya jumpa beberapa titik darah je ada dekat dalam kereta. So macam questionable lah dekat situ. Dah tu pihak penyiasat pergi cek pula dekat airport, pergi cek dekat hotel dekat San Francisco yang O.J. tinggal pada masa tu. Tapi sayangnya diorang tak jumpa apa-apa pun. Jadi pada masa tu Robert Kardashian lah yang jadi peguam bela kepada O.J. Simpson. Robert ni juga sebenarnya kawan baik kepada O.J. Jadi subscriber yang minta untuk saya ceritakan kes ni, sebenarnya dia berminat untuk tahu sebab katanya O.J. Simpson ni ada kaitan dengan Robert Kardashian, yang mana Robert Kardashian tu sebenarnya bekas suami kepada Kris Jenner dan juga ayah kepada Kim, Kourtney dan Khloe Kardashian. Kalau korang yang ikut supermodel tiba-tiba jadi supermodel kan. Kalau korang ikut yang supermodel ataupun artis barat, korang mesti kenal dengan family Kardashian ni. Ya, itulah family diorang. Jadi sebenarnya Kris Jenner ni adalah kawan baik kepada Nicole dan Robert pula kawan baik dengan O.J. Simpson. Katanya diorang banyak kali jugalah bercuti bersama, luangkan masa bersama-sama antara family kan. Dan anak-anak O.J. tu sendiri pun panggil Kris Jenner ni dengan panggilan auntie. Your children used to call O.J. Uncle O.J. Uncle O.J. and Auntie Nicole. It was tough and there was a lot of tension, and the kids probably suffered as a result of it. I think they felt like everybody was on my side for a while, so they felt the need to maybe go to Daddy's side a little bit. And it was a lot of confusion, but he felt like he needed to be there for his friend, and he wanted to be a loyal friend, and that's exactly who Robert was. Kalau orang putih ni panggil dengan panggilan auntie memang sangat-sangat rapat lah. Kalau kita orang yang tak kenal pun kita panggil auntie kan. Jadi Nicole pernah cakap dengan Kris tau. Dia cakap yang sebenarnya dia takut dengan keselamatan dia pada masa tu. Dia takut dia akan dibunuh dan dia, si pembunuh ni, akan terlepas daripada sebarang hukuman. Jadi Robert Kardashian tadi, dia pergi ke rumah O.J. sehari selepas pembunuhan tu berlaku. Katanya dia sebagai peguam bela O.J., dia diamarkan untuk serahkan satu beg kepada pihak mahkamah, dan arahannya tu dia tak dibenarkan lah untuk buka beg tu dan tengok konten dalam tu apa benda kan. Dah tu adalah video dan juga ada gambar semua yang menunjukkan si Robert tadi bawa beg tu keluar daripada rumah O.J. dan masuk ke dalam kereta. Kononnya nak pergi ke mahkamah nak serahkan beg tu lah kan. Dan diorang nampak lah macam beg tu ada something ataupun ada isi kat dalam. Yelah, nampak lah melendik je ke bawah macam yelah ada isi. Tapi bila beg tu dah sampai je dekat mahkamah, pihak mahkamah buka beg tu kosong tau, tak ada isi langsung. Jadi ramai yang berpendapat mustahil dalam beg tu tak ada isi, sebab diorang tengok beg tu masa Robert bawa nampak macam berat je. So sebenarnya sampai sekarang pun semua orang tak tahu apa sebenarnya isi yang ada dekat dalam beg tu. Ya, ramai yang berpendapat yang Robert ni ada sorokkan sesuatu sebab dia nak tolong kawan baik dia. Tambah pula dia kenal dengan O.J. ni masa dekat
college lagi. Dia kan BFFF. Malah Kris Jenner sendiri pun cakap yang Robert ni memang seorang yang setia kawan macam tu lah. Dia nak tolong kawan baik dia. Saya rasa siapa-siapa pun memang nakkan kawan yang macam Robert ni. Setia kawan, kalau kawan susah nak tolong macam tu. Jadi pegawai penyiasat ni sebenarnya nak tanya apa sebenarnya isi yang ada dekat dalam beg tu. Tapi diorang pun macam tak boleh nak maksa lah dengan si Robert ni. Sebab yelah, Robert kan peguam bela kepada OJ. Jadi diorang tak boleh nak paksa. Okey, pada 16 Jun 1994, Nicole Brown dan juga Ron Goldman dikebumikan. Tak lama lepas tu timbul pula isu yang mengatakan OJ sebenarnya adalah pelaku kepada kes ni. Dah perbicaraan baru pun dibuat. Pihak pendakwa dah ready semua kan. Pihak peguam bela pun dah get ready dah nak fight. Tapi masa tu OJ tak ready. Dia boleh menghilang macam tu je, vanish, tak ada dengar khabar berita langsung. Dan masa ni lah kalut seluruh negara cari dekat mana OJ Simpson. Puas diorang cari tahu, tapi tak jumpa-jumpa juga. Dan last kali Robert Kardashian, dia ada dapat satu surat daripada OJ. I had nothing to do with Nicole's murder. I loved her, always have, and always will. If we had a problem, it's because I loved her so much. Recently, we came to the understanding that for now, we were not right for each other, at least for now. Despite our love, we were different, and that's why we mutually agreed to go our separate ways. It was tough splitting for a second time, but we both knew it was for the best. Inside, I had no doubt that in the future, we would be close friends or more. I did not plead no contest for any other reason but to protect our privacy, and was advised it would end the press hype. I know you have a job to do, but as a last wish, please, please, please leave my children in peace. My mama taught me to do unto others. I treated people the way I wanted to be treated. All this press talk about a rocky relationship was no more than what every long-term relationship experiences. At times, I have felt like a battered husband or boyfriend. Don't feel sorry for me. I've had a great life, great friends. Please think of the real OJ and not this lost person. Thanks for making my life special. I hope I helped yours. Rupa-rupanya beberapa hari sebelum OJ ni menghilang, OJ dah mengalami depresi yang berat. Dalam jam 6.50 petang, pada hari yang sama Robert baca surat daripada OJ tadi, pihak polis dapat kesan sebuah kereta Bronco putih milik OJ. Dan dekat dalam kereta tu, ada OJ Simpson. Katanya itu adalah saat-saat yang paling famous dalam sejarah Amerika. Sebab pada masa tu seluruh negara tengah tonton TV untuk tengok live apa yang akan jadi dengan si OJ ni. Dan pada masa yang sama, OJ ni sebenarnya dia mandu sambil-sambil pegang pistol tau. Dia pegang pistol dekat kepala dia. Kononnya dia terlalu depressed, terlalu stres sangat dan dia nak habiskan nyawa dia. Jadi masa tu pihak polis tak ada pilihan. Dia terpaksa ikut apa yang OJ ni nak. Dia benarkan OJ ni untuk balik ke rumah dia. Dan satu je yang dia minta, supaya buang pistol tu ikut keluar tingkap kan. Tapi si OJ ni tak buang pistol tu. Dia terus pandu kereta balik ke rumah dia. Dan sebenarnya dekat tepi-tepi jalan tu ramai sangat yang menunggu dengan sepanduknya. Dan diorang semua seolah-olah macam sokong OJ ni. Tak tahu dia sokong tindakan OJ ataupun dia sokong yang kata OJ ni sebenarnya tak bersalah. Sampai macam tu sekali tahu. Sampaikan diorang ni tunggu dekat tepi jalan. Sebab dia kan live. Bila live, diorang tahu OJ akan lalu dekat jalan mana macam tu kan. So diorang tunggu tau. Dah macam lumba Formula 1 pula. Ya memang masa tu ramai sangat yang percaya OJ ni tak bersalah. Sebab pada masa yang sama, sebenarnya bukti-bukti yang pihak pendakwa ni bagi dekat mahkamah, diorang tak
pihak sharekan dengan netizen semua. Katanya kejar mengejar tu berlaku dalam 2 jam juga. Dan last kali OJ sampai juga dekat rumah dia. Dah bila sampai dekat rumah tadi, anak dia daripada perkahwinan yang pertama, namanya Jason, dia datang meluru ke arah ayah dia dan dia melaung-laung ke arah ayah dia. Mungkin dia nak warning ayah dia yang ada pihak polis sekarang tengah menunggu macam itulah kan. Dah tu pada masa tu juga OJ ditangkap oleh pihak polis. Pada 22 Jun 1994, OJ pergi ke mahkamah untuk bacaan kes. Dan macam yang kita tahu, kes ni memang sangat banyak kontroversi dengan pihak polis. Sebab ramai yang percaya, orang-orang yang menyokong si OJ ni lah, diorang percaya yang banyak bahan bukti yang dikeluarkan, bahan bukti tu semua disediakan oleh pihak polis ataupun diada-adakan oleh pihak polis. Kenapa macam tu? Sebab sebenarnya 2 tahun sebelum tu dah heboh dah kecoh dah tentang kes rasis Amerika-Afrika macam tu. Ia sampaikan timbul satu rusuhan yang besar sangat dekat LA, dan rusuhan tu pula berlaku lama jugalah, dalam 24 April sampai 5 Mei tahun 1992. Jadi sebab kes rusuhan tu macam baru lagi dan perasaan marah netizen ni dengan polis yang rasis macam gitu masih lagi membara, orang kata kan. Jadi sebab itulah diorang ni macam tak percaya dengan kerja pihak polis ni. So diorang fikir pihak polis ni sebenarnya saja je nak jatuhkan OJ. Yelah kan OJ ni kan orang Afrika Amerika yang kulit gelap, dah tu dia berjaya. Jadi ramai yang fikir saja je pihak polis ni nak jatuhkan orang kulit hitam. To be continue. Panjang kan? Okay, kisah ni tak sampai kat sini je. Ada lagi sambungannya. Panjang lagi sambungannya. Dan kita akan sambung cerita ni dalam video yang lain. Dan saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya kan sama bergaduh dengan bertengkar. Toink, toink, toink. Seolah-olah macam dia dah tak nak ada apa ke.